Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini awal pagi ni kita dah Lughatul Quran. Jadi untuk kelas yang terakhir, untuk hari yang terakhir sebelum kamu cuti, kita ada last kali mata pelajaran akidah bagi tahun 1. Akidah tahun 1. Maklim record pakai telefon je sebab ada laptop lagi saja lah. Adalah saja je nak cuba pakai telefon. Okey, untuk kelas akidah kita dah habis dah tajuk. Tak ada satu sikit lagi. Sebenarnya benda-benda yang dah penting semua dah habis. Cuma ada sikit je lagi. Boleh nak ingatkan, bagi ulang kaji sikit tajuk muraqabah. Tajuk muraqabah. Jadi kalau kamu tengok buku teks, nampak buku teks. Buku teks ni kita tengok muka surat 58, kesan-kesan muraqabah. Dalam telefon Maklim pun Maklim dah letak dah ni. Kecil sikit. Okey. Ada ke situ. Okey. Macam nak alih ni. Okey, tak apa, biar je. Okey, ni buku teks kamu apa yang ada Maklim tunjuk dekat dalam skrin ni, buku teks kamu juga. Kesan-kesan muraqabah muka surat 58. Maklim ada bagi kerja di tu kan, muka surat 36. Ni kita dah bincang. Yang ni kat sini pula, muka surat 58, kesan-kesan muraqabah. Sebelum ni kita dah belajar apa dia muraqabah, apa maksud muraqabah. Muraqabah ni macam mana sebenarnya. Dari segi bahasa dan juga dari segi istilah kita dah tahu maksud muraqabah. Jadi kita dah tahu ciri-ciri orang yang bersifat dengan muraqabah. Macam mana orang-orang yang bersifat muraqabah ni, dia sentiasa melakukan ibadat dengan ikhlas, takut melakukan maksiat, suka untuk beribadah dan sebagainya. Ini kesan-kesan muraqabah. Hari tu kita dah tengok ciri-ciri orang yang bersifat dengan muraqabah. Ini kesan-kesan muraqabah. Maklim pun ada minta kamu record video kan, kamu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada hantar, tak semua tapi adalah yang hantar. Terima kasih kepada yang hantar. Okey, tengok terus, kita terus kepada kesan-kesan muraqabah. Kesan-kesan muraqabah yang pertama dekat sini ada empat kesan, kesan orang yang bersifat muraqabah. Dan bukan bila orang itu bersifat, dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan dia, bukan setakat 4 ini sahaja kesan-kesan dia, tapi banyak lagi. Cuma 4 ini kita rangkumkan, yang banyak-banyak tu kita rangkumkan ke dalam 4 kesan-kesan yang ni. Okey, yang pertama ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Maksudnya bila kita ada sifat muraqabah, kita sentiasa rasa ada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati kita, mengawasi setiap tindakan kita, secara automatik, secara langsung, kita ketaatan kepada Allah akan bertambah dengan penuh keikhlasan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Maksudnya dalam semua ibadah ataupun apa yang kita lakukan, dia ada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat, bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya dan sebagainya. Kita rasa kan, bila kita rasa ada seseorang yang memerhati kita, walaupun kita tak tahu siapa, kita akan rasa macam elok je. Itu kalau orang, itu contoh kalau cikgu perhati kita, kalau maklim perhati kamu buat ke tak buat kerja sekolah ke, ataupun mak ayah kamu perhati kamu ni solat ke tak solat ke, contohnya. Ini kan pula
Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, memerhatikan kita. Rasa nak buat benda tu salah. Kalau benda tu adalah satu kesalahan, kita memang tak buat. Kita tak buat, tak fikir pun untuk buat sesuatu kesalahan. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan tahu setakat apa yang kita buat secara zahir. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita fikir, apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Okey. Juga kalau kita ada melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan dosa dan sebagainya. Kacau pula. Okey, tengok kat sini. Kembali ke sini. Contoh kalau kita pernah melakukan dosa ataupun terlakukan sesuatu perkara mungkar yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, automatik kita akan terus bertaubat, cepat-cepat melakukan solat taubat dan berazam untuk tidak melakukan semula kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menjaga adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti bersyukur, amanah, bertanggungjawab, lemah lembut, prihatin, sederhana, berani dan juga sebagainya. Itu adalah contoh-contoh macam mana kita nak menzahirkan ataupun menunjukkan keadaban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita. Kita sentiasa bersyukur atas apa yang Allah kurniakan, atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sentiasa bersyukur. Dan dalam melakukan kerja, kita sentiasa ada amanah dan tak rasa tanggungjawab terhadap amanah yang telah ataupun tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, redha pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala serta memohon pertolongannya dengan penuh kesabaran. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita ditimpa musibah ataupun ditimpa kesusahan, diuji dengan ujian dan sebagainya, kita redha, kita sentiasa cekal, kita tabah terhadap apa ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji, di sebalik ujian yang diberikan ada dia punya rahmat, ada dia punya barakah. Dan di samping kita yakin dengan perkara-perkara itu, kita juga bila kita memohon pertolongan terhadap ujian yang telah diberikan kepada kita, kita akan mohon dengan bersungguh-sungguh, kita akan mohon dengan penuh ikhlas, kita akan mohon dengan penuh kesabaran. Dan bukan hanyalah mohon pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah memohon daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Okey. Itu dia kesan-kesan muraqabah. Jadi daripada kesan-kesan ni, kita boleh cek diri kita sendiri, cek diri kamu sendiri, adakah kita ni bersifat dengan sifat muraqabah. Yang mana sifat muraqabah ini bukanlah satu sifat yang buruk, malah dia adalah satu sifat yang baik yang sepatutnya ada di dalam diri kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba Allah yang soleh ataupun yang solehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke tak ada? Adakah kita ni ada sifat yang sebaliknya? Kena cek balik. Jadikan orang sentiasa ambil iktibar daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang sedemikianlah. Okey. Okey, kita tengok komik. Bukan komik lah. Muka surat 59 ni, kita ada dialog di antara seorang budak dengan abang dia ke apa ni. Okey, kita baca sama-sama. Muka surat 59. Okey. Gambar yang pertama. Lihat, dia sayangkan kucing itu. Ada gambar ini. Yang ni.
sebelah kanan ni. Yang budak pakai baju budak topi merah tu. Dia peluk kucing tu, betul? Lepas tu yang tengah dia tu, biar saya tolong. Dia cakap dengan pakcik nak jalan, pakcik buta tak nampak tu, biar dia nak tolong pakcik tu. Kenapa kita perlu buat baik, abang? Dia tanya abang dia, kenapa kita perlu berbuat baik? Abang dia jawab apa? Lari pula. Kita perlu berbuat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala melihat setiap perbuatan kita. Nampak? Jadi dekat sini abang dia ni ada sifat-sifat muraqabah. Yang kita cakap dia ada sentiasa rasa ada pengawasan, sentiasa ada pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dia lakukan. Semua sekali apa yang dia lakukan, sama ada yang orang nampak ataupun orang tak nampak, sama ada dia dengan orang lain ataupun dia duduk seorang diri. Bawah sekali pengajaran, kita mesti beriman supaya kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, taat perintahnya dan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beriman, kita juga redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Muka surat sebelah, Cilik Minda. Sebutkan sifat-sifat mulia ibu bapa terhadap kamu. Nampak ni gambar mak dia tengah kemas rumah. Mop lantai, tengah vacuum sofa, tengah satu last kali tu. Tengah mengelap lah apa. Okey, bagus mak dia ni. Ada 3 orang mak dia. Maksudnya mak dia tu banyak betul lah kerja. Bukan mak dia ada 3 orang. Mak seorang je. Mana boleh 3 orang. Mak seorang je. Tapi dia semua kerja mak dia buat. Bagus. Ni siapa ni? Ni kamu ni. Ni kamu ni. Duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi apa ni? Sambil baca buku. PDPR. PDPR kan kena duduk baca sendiri. Okey. Sifat-sifat mulia ibu bapa terhadap kamu. Cuba kamu senaraikan sifat-sifat mulia ibu bapa kamu. Tak semestinya ibu, ayah, abang pun boleh. Apa lagi? Ayah kamu belikan kamu barang sekolah. Mak kamu gosok baju sekolah, kan lagi sekolah. Kalau duduk kat rumah, mak kamu masak. Ayah kamu pun masak. Jangan kata ayah tak masak. Ayah kamu beli lauk contohnya, beli beras. Apa lagi? Basuh baju kamu, mak kamu sidai baju. Kamu lipat baju ke tak? Lipatlah, tolonglah. Jadi banyak-banyak amalan ataupun ihsan ibu bapa terhadap kamu ni, kita mestilah bantu ataupun kasihan kepada mereka, dan menjadi anak-anak yang soleh, dan sentiasa mendoakan supaya dirahmati kedua ibu bapa kita, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ke sebelah, sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia. Banyak ni gambar ni dalam bulat-bulat ni. 1, bagi makan apple. Kamu ingat apa? Arnab ke nak makan apple? Tak. Ini maksudnya sentiasa berkongsi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada saudara kita ataupun rakan kawan kita. Kalau ada makanan, sama-sama kongsi, sama-sama menunjukkan rasa syukur menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya ialah bersedekah. Ni orang ni, nampak orang yang atas tu, bersedekah, bagi duit pada orang yang tak ada rumah, pada orang miskin. Menunjukkan rasa syukur. Apa lagi? Ucapkan Alhamdulillah. Berkongsi nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa lagi? Saling membantu. Bantu ibu kamu masak dekat dapur. Sentiasa mengulang kaji pelajaran, menghafal Al-Quran, sentiasa menunaikan solat.
5 waktu, dan juga solat-solat sunat yang lain. Sentiasa sentiasa main hujan. Sentiasa main hujan, betul ke? Tak. Masuk ke sini, hujan tu juga adalah bukan setakat membasahkan bumi, tapi dia juga adalah sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada haiwan-haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu hebatnya ataupun luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Okey. Seterusnya, nombor 3. Buat lawatan di sekitar sekolah, senaraikan penciptaan-penciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang direka oleh manusia. Okey, kamu ingat lagi tak sekolah kamu? Takkan dah lupa dah. Okey, penciptaan yang dicipta oleh Allah dan direka oleh manusia. Okey, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan 3 ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu boleh nampak di luar kelas ataupun di luar rumah. Matahari bersinar menyinari alam. Lagi apa lagi? Kalau waktu malam kita ada bintang-bintang di langit. Kamu tengoklah kat luar rumah kamu. Tak payahlah datang sekolah. Apa lagi? Dan sebagainya. Banyak. Benda ni dicipta yang direka oleh manusia. Tengok kat luar rumah kita ada kereta lalu lalang depan rumah, lori, apa lagi, bangunan rumah dan sebagainya. Okey. Yang keempat ni maklim bagi kerja sekolah kamu minggu lepas. Sebutkan zikir-zikir berikut: subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kita tak sebut secara beramai-ramai. Jadi maklim suruh kamu hantar video. Penghayatan. Muka surat last sekali. Penghayatan. Apa dia penghayatan yang kita dapat dalam tajuk muraqabah? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat mengasihi seseorang mukmin yang memiliki sifat muraqabah dalam kehidupannya. Yang kedua, mukmin yang beriman sentiasa merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap apa yang dilakukannya. Ada orang call pula. Yang ketiga, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk semua manusia. Okey, itu penghayatan yang kita dapat daripada sifat muraqabah. Seterusnya, ini adalah soalan daripada buku teks yang maklim suruh kamu buat minggu lepas. Okey, yang pertama ni, apakah sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ada 2 maksud dekat sini. Yang pertama dari segi bahasa dan juga yang kedua dari segi istilah syarak. Dari segi bahasa, muraqabah maksud dia pengawasan ataupun pemantauan. Kalau dalam bahasa Arab itu pengawas sekolah tu kita panggil muraqib ataupun pegawai. Pegawai pun kita boleh panggil muraqib. Muraqabah ini kita sentiasa rasa dari segi syarak dia, kita sentiasa rasa pengawasan ataupun pemerhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa tindak tanduk yang kita lakukan. Yang kedua, apakah ciri-ciri orang mukmin yang memiliki sifat muraqabah? Ciri-ciri orang mukmin yang memiliki sifat muraqabah, yang pertama, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Maksudnya yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, ada dan sentiasa memerhati segala tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati segala tindakan kita. Yang ketiga, sentiasa berzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan juga tahlil dan juga takbir. Contohnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Macam tu. Okey. Siapa yang tak siap, sila siapkan. Siapa yang dah siap, bagus. Nanti WhatsApp ataupun hantar kamu punya tangkap gambar kerja yang kamu dah siap dalam buku tulis, hantar dekat
WhatsApp ataupun Telegram. Mana-mana yang kamu rasa mudah ataupun sesuai untuk kamu lah. Okey. Jadi kelas akidah ni adalah kelas yang terakhir sebelum kamu semua cuti. Sebelum kamu cuti seminggu. Kamu cuti seminggu, kita tak tahu, insya-Allah dalam cuti mudir ataupun mudir dah bagi tahu kita memang akan cuti. Maksudnya kita tak adalah kelas PDPR. Janganlah nanti hari Isnin kamu tanya, kenapa Muallim tak hantar video YouTube ataupun kenapa tak ada Google Meet. Isnin minggu depan seminggu kita cuti. Jadi Muallim ucapkan selamat bercuti. Yang kedua, jaga diri elok-elok. Janganlah cuti-cuti tu kamu nak berjalan main merata-rata. Kes makin hari makin lama makin tinggi. Jadi duduk rumah elok-elok, jaga kesihatan. Kemudian lepas daripada cuti, insya-Allah kalau kata kena PDPR, kita PDPR lah. Google Meet pun Google Meet lah. YouTube pun YouTube lah. Ataupun tengok dulu, kalau ada rezeki mungkin kita boleh jumpa. Kalau tak ada, macam ni lah kita. Apa pun tahniah lah kamu semua yang menonton video ni, menghabiskan PDPR dengan habis lah. Dan jangan lupa kamu kena ulang kaji, sebab nanti pun kalau ikutkan kita ada ujian. Kita ada ujian sebab kertas peksa pun dah ada. Jadi untuk tahun 1 ni kamu ulang kajilah apa yang kita dah belajar. Boleh doakan semua berjaya, semua dapat belajar dengan baik walaupun PDPR. Kalau kata lepas ni PDPR sambung lagi, tak cukup PDPR, kita ada PDPH, PDPS, PDPY, PDPZ sekalipun. Semoga kamu dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadikan PDPR ataupun sesi pengajaran ataupun pembelajaran kamu ni satu cara ataupun satu revolusi. Bukan revolusi lah, tapi pastikan kamu dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Walaupun dengan cara tak sama macam duduk dalam kelas, kamu duduk depan komputer pun boleh juga belajar. Pastikan kamu belajar. Dengan YouTube pun banyak sangat kelas-kelas yang kamu boleh tengok, yang kamu boleh ulang kaji. Cuma terserah kepada diri kamu. Muallim harap semua akan belajar lah. Janganlah malas, ataupun janganlah main game je. Kalau penat boleh berehat, tapi jangan berhenti belajar. Okey, sampai di sini saja video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau yang dah tonton sampai habis, jangan lupa tekan like ataupun komen dekat Google Meet pun boleh. Google Meet. Komen dekat Google Classroom pun boleh. Google komen dekat YouTube pun boleh. Okey, terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.